Nak menonton sebuah filem komedi yang diberi nama Sejak kecil lagi, P.Ramlee mempunyai cita-cita untuk menjadi orang seni. Pada usia 19 tahun, P.Ramlee dan rakannya Sukardi telah berangkat ke Singapura untuk menjalani uji bakat dan akhirnya berjaya bergelar bintang filem. Kau pikir kau bagus lah, suara macam kambing. Tutup kau punya mulut, berbau. Filem pertama lakonannya adalah Cinta pada tahun 1948. Di sana, beliau telah mengikat kontrak selama 2 tahun di perusahaan syarikat Malay Film Production. Dalam tempoh 2 tahun itu, beliau telah berlakon hampir 8 buah filem kesemuanya. Berbagai-bagai peranan yang pernah dilakonkannya, dari watak jahat, pemain muzik dan pelawak. Sepanjang tempoh 2 tahun itu, beliau pernah memegang peranan utama di dalam filem sebanyak 2 kali, iaitu dalam filem Bakti dan Takdir Ilahi. Mengenai gaji yang diterimanya sepanjang tempoh 2 tahun itu, beliau pernah mengatakan bahawa pendapatan yang diterimanya dalam tempoh 2 tahun itu tidak begitu memuaskan, walaupun dia gembira kerana mempunyai kesempatan untuk merekodkan suaranya di syarikat rakaman. Selepas 2 tahun, beliau telah memutuskan untuk mengikat perjanjian yang baru. Namun, perjanjian kali ini juga tidak begitu memuaskan hatinya. Beliau hanya menerima bayaran sebanyak RM200 sebulan, manakala bayaran sebanyak RM250 lagi diterima setiap kali selesai lakonan. Menurutnya, bukan sahaja pendapatan yang diterima tidak begitu memuaskan, malah beliau juga tidak dibenarkan untuk merakamkan suaranya lagi di syarikat rakaman. Dari tahun ke tahun, gaji yang diterima P.Ramlee semakin meningkat dari RM200 hingga ke RM250. Setelah mendapat kepercayaan penerbit dan semakin terkenal, gaji yang diterimanya dinaikkan hingga ke RM600 sebulan. Pada tahun 1957, selepas habis pembikinan filem Panca Delima, P.Ramlee telah melakukan mogok seorang diri dan tidak mahu bekerja dengan Malay Film Production jika syarikat itu tidak memenuhi beberapa tuntutan yang beliau inginkan. Pada waktu itu, beliau mahu menubuhkan syarikatnya sendiri. Dalam masa yang sama, A. Bakar Abdi daripada Rifik Rencong Film Company telah datang dari Medan ke Singapura untuk memujuk P.Ramlee ke Indonesia dan bekerja di sana. Dalam masa yang sama, syarikat perfilman KT Keris juga turut sama cuba menarik P.Ramlee bekerja di syarikat itu. Akhirnya, P.Ramlee telah bersetuju menerima tawaran tersebut dan beliau menerima bayaran pendahuluan sebanyak RM20,000. Setahu saya, Cik Jamil telah pun membeli sebuah rumah. Dengan wang itu, beliau telah berpindah ke sebuah rumah banglo di Yarrow Garden, tidak jauh dari studio KT Keris, dan membeli sebuah motorkar Holden. Tidak lama selepas itu, kabar angin yang mengatakan P.Ramlee akan bekerja di studio KT Keris mula tersebar. Apabila pengarah syarikat Malay Film Production iaitu Ran Ranshaw mengetahui hal ini, beliau telah menemui P.Ramlee dan membuat perjanjian yang baru serta akan mempersetujui apa sahaja syarat yang ditetapkan P.Ramlee. P.Ramlee telah ditawarkan dengan bayaran sebanyak RM30,000 jika beliau dapat menyiapkan sebuah filem dalam masa 2 bulan dan bayaran sebanyak RM20,000 jika filem dapat disiapkan dalam masa 3 bulan. Pembayaran ini meliputi pembayaran cerita, syuting skrip, lagu, nyanyian dan lagu latar. Jika terdapat sebarang kelewatan, pembayaran akan dipotong beberapa ribu. Maka, terciptalah sejarah bahawa P.Ramlee merupakan anak Melayu pertama yang menerima bayaran yang paling tinggi apabila menjadi pengarah, mengalahkan bayaran yang paling tinggi diterima oleh pengarah dari Bombay, iaitu Pani Majumdar dalam filem Hang Tuah pada tahun 1956. Namun, P.Ramlee hanya menerima bayaran sebanyak RM30,000 itu sekali sahaja, iaitu dalam filem Pendekar Bujang Lapuk. Selepas itu, beliau hanya menerima bayaran sebanyak RM19,000 sahaja kerana tidak dapat menyiapkan filem mengikut syarat yang telah ditetapkan. Setelah itu, P.Ramlee telah memulangkan semula wang pendahuluan yang diterimanya daripada pengurus studio KT Keris. Dengan riang gembira di